ni malaikat turun dalam keadaan handsome. Malaikat handsome, putih ya malaikat. Bila mana malaikat ni duduk di rumah Nabi Lut, pemuda-pemuda yang syok pada lelaki ni duk datang kepung rumah Nabi Lut alaihi salam. Bila dia kepung, dia minta Nabi Lut serahkan remaja-remaja tu, malaikat tu. Nabi Lut dah cuak dah, takut dah. Offer anak tak nak juga malaikat tu. Akhirnya malaikat tu berbisik di telinga Nabi Lut. Wahai Nabi Lut alaihi salam, dia kata, La takhaf wa la tahzan, inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Kata utusan-utusan ni, malaikat ni kata, janganlah engkau takut, janganlah engkau berduka cita, la tahzan, jangan berduka cita. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan keluargamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isteri kamu. Malaikat ni dia bagi tahu, jangan takut wahai Nabi Lut, kami ni malaikat. Nah, kami datang, kau tak payah jaga kami, kami nak jaga kau. Nah, akhirnya bila mana Nabi Lut tahu yang ni malaikat yang akan menyelamatkan Nabi Lut, kecuali isteri dia. Sebab isterinya bersama dengan kaum-kaum yang zalim ni. Lalu atas arahan malaikat ni, dia pun suruh keluar daripada bandar yang Nabi Lut duduk ni, iaitu Sodom dan juga Amorah. Lalu dia pun keluar, lalu dihujani kaum-kaum yang zalim ini. Allah turunkan hujan daripada batu dan juga tanah-tanah yang terbakar. Hancur. Bila mana hancur, Sodom itu hancur. Lalu hal ini kalau kita nak tengok Sodom, tempat Nabi Lut itu, kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan nampak laut mati. Itulah dia. Allah hancurkan Sodom dan Amorah kerana perbuatan zalim mereka melakukan homoseksual. Ni kaum Nabi Lut. Nak pergi sana tengok laut mati tu, itulah dia. Laut mati itulah Sodom dulu. Baik. Hari ini kita sambung balik kisah Nabi yang seterusnya, Nabi Syuaib alaihi salam. Bila mana Nabi Syuaib ini, dia duduk di satu tempat, Madian. Madian ni sebuah negeri yang terletak di sebelah timur Teluk Aqabah, yang ini kini di bawah jajahan Arab Saudi. Nah, ni Madian. Dulu negeri ini didiami oleh beberapa kaum, suku kaum yang dipanggil Madian. Jadi nama negeri itu kena dikaitkan dengan kaum Madian ni. Lalu harinya disebut sebagai negeri Madian. Umumnya penduduk Madian ini menyembah berhala. Sembah berhala, standard lah tu. Nah, dulu-dulu Malaysia dulu pun Hindu ramai, semua orang Melayu sembah berhala. Nah, kemudian sistem masyarakat pula jenis berkasta, darjat, ikut darjat. Raja tak boleh kahwin dengan orang biasa. Kata contoh, ikut darjat, kasta. Nah, macam India kan hidup dia berkasta. Nah, paria ni yang paling bawah sekali. Satu India ni kalau kita sebut keling paria, dia marah. Itu kasta yang paling bawah sekali. Nah, kita dulu sekolah dulu, waktu sekolah rendah, asap gaduh dia keling paria, keluar pada mulut. Asap gaduh dia keling paria, keluar pada mulut. Nah, kita tak tahu. Rupanya dia cukup marah kalau kita sebut keling paria. Sebab paria itu adalah kasta yang paling rendah sekali bagi kaum India. Kalau di India tu kasta paling rendah paria. Baik. Kemudian sistem ekonomi berasaskan riba, keuntungan yang berganda. Jual sikit, jual kopi kata contoh. Kan nanti ada orang terasa lah. Jual teh lah, teh susu kambing. Ambil RM3, jual kat RM18, kan berganda itu. Keistimewaannya boleh menghilangkan angin dalam badan. Kata contoh itu kan, kita pun percaya makan, makin bertambah angin ada kan. Allah Akbar. Oleh itu penipuan dalam perniagaan merupakan satu budaya kepada kaum Madian. Para peniaga menipu pelanggan dengan berbagai cara, antaranya mengurangkan sukatan dan timbangan. Kurang sukatan,
Nah, bila timbang tu, bila hak dia nak lebih, bila hak orang dia nak kurangkan. Wailul lil mutaffifin, tu ayat tu. Ayat-ayat Allah, binasalah orang yang mengurangkan timbangan ni. Kami, saya cerita dah dulu. Kami dulu masa dekat Yaman, kalau pergi pasar ni, beli ikan. Beli ikan. Arab ni kadang-kadang, wallahi, tipu kaki tu. Kaki tipu. Wallahi, tengok dia timbang tak betul. Tengok timbang sebelah, tengok timbang dia, pergi bawa timbang sebelah lain. Macam tu. Dia timbang cakap dia, ya akhi, kata, qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, wailul lil mutaffifin. Cakap macam tu tuan. Confirm dia ambil lagi seekor ikan, tambah lagi. Bawa balik lebih gitu. Nah, Arab sebab Arab ni dia jenis dia faham bahasa dia. Memang bahasa Quran bahasa Arab. Bila kita baca ayat Quran memang faham lah. Kita cuba pergi pasar tu, pandang-pandang dekat pasar Poklah tu. Nah, dia timbang salah kita, wailul lil mutaffifin. Selampul. Memang tak ada, tak dapat lebih ya. Salah. Ini perangai Ahmadiyah. Mereka ni sukatan tu dikurangkan, menyorok barangan untuk cari kesempatan menaikkan harga dan sebagainya. Sorok beras, kata contoh dulu kan. Dulu kita ni ada kritikal beras. Sorok beras, bila beras dah naik kau keluar balik. Gitu. Ada jenis stesen minyak pula. Minyak habis. Besok minyak naik, ada pula minyak. Jadi perangai Ahmadiyah ni. Ni semua dia buat waktu zaman penduduk Ahmadiyah ni. Kemudian selain itu, ketika mereka keluar negeri untuk memasarkan barangan, mereka juga bertindak sebagai kumpulan lanun. Ini kumpulan Ahmadiyah ni antara kumpulan lanun yang ada di bawah pemerintahan Arab Saudi dulu. Hari ini tak adalah tuan. Dan hari ini ada satu negara yang mereka ni suka menahan kapal-kapal daripada negara-negara yang kaya. Saya pernah cerita dulu, iaitu Somalia. Somalia ni ramai lalu-lalu. Mana kapal-kapal yang lalu perairan Somalia ni kena jaga-jaga. Mereka akan tahan. Cara penahanan mereka berbeza dengan cara kita. Dia bawa kapal kecil. Dia kalau trafik ni tuan-tuan, kalau tak tahu lah, tuan-tuan yang kerja kapal tu mungkin tahulah. Kapal besar dia tak boleh langgar kapal kecil. Kapal besar dia tak boleh kenakan bot kecil ni. Dia tengok bot kecil ni kena slow. Itu lah. Bila bot kecil ni dekat, tolong, dia pun pergi tolong. Bila tolong naik je, rupanya keliling kapal tu dah penuh dengan bot kecil. Naik semua senjata. Ni dia Somali. Kemudian dia akan tawan kapal. Nak ambil kapal, aku tak ada apa untung. Kapal ni letup pun tak ada masalah, dia kata. Kalau kau nak kapal ni 200 juta. Ni dia Somali. Berlaku sekali, MIC kena. MIC pernah kena tahan. Waktu tu kami ada di sana. Waktu dia nak serah duit tu di Djibouti, kedutaan pergi hantar. Dia nak cash, tak nak cek, cash. Bawa ni karung duit. Lepas tu baru lepas. Lepas tu Somali ni lanun dia pula, bila dapat duit bawa balik dekat negara dia ambil separuh lagi bagi kat makin miskin. Baik pula lanun. Jenis Robin Hood tuan-tuan. Gompak rumah orang kaya, bantu orang miskin. Ni perangai dia. Baik pula waktu tu. Macam ni ada kebaikan dia. Tapi yang dia gompak tu salah. Ni kami tahu benda ni pun daripada orang Somali sendiri yang cerita dengan kami. Sebab dalam kelas kami ni ramai, ada Cina, ada Jepun, ada Korea, ada Kampuchea, ada Somalia. Paling ramai budak Somali, Palestin, geng-geng ni dia cerita. Ni antara lagu-lagu yang ada hari ni. Mereka merompak peniaga-peniaga lain. Mereka temui di jalan tengah, mana dia sekat tengah jalan. Untuk membetulkan cara hidup yang kita bincang ni, nak betulkan cara hidup membaiki amalan-amalan yang buruk yang dilakukan oleh masyarakat di kota tersebut, lalu Allah telah melantik seorang Nabi. Diturunkan seorang Nabi sebagai peringatan bagi mereka, iaitu Syuaib alaihi salam sebagai Rasul. Allah tidak akan hancur sesuatu kaum tu tanpa ada peringatan. Allah tak akan hancurkan sesuatu kaum tanpa memberitahu terlebih dahulu. Kena selidik dulu, pergi tengok hidup dengan masyarakat tu macam mana semua dulu, baru Allah hancurkan. Ni Nabi Syuaib alaihi salam. Allah hantar Nabi Syuaib, baginda berusaha sedaya upaya untuk mencapaikan matlamat yang telah agar tidak menyembah berhala. Ajak orang ni, ajak orang-orang kaum ni, ibudu
zikrullah, bertakwa kepada Allah, sembah Allah, tinggalkan sembahan-sembahan berhala-berhala ni. Nah, sebagai ganti menyembah Allah. Lalu baginda mengajak mengikut cara hidup dengan berakhlak mulia, ikut cara yang telah diajar melalui Allah. Allah ajar pada Nabi Syuaib melalui malaikat-malaikat ni, ajar pada nabi-nabi ni, kemudian ajak masyarakat hidup cara Islam. Tapi bila mana Nabi Syuaib ni bawa satu budaya yang baru, nak cari rezeki yang halal, jangan menipu orang, mengeratkan tali silaturahim, jangan bergaduh sesama orang, sesama manusia, saling bantu-membantu antara satu sama lain, memajukan negara, tidak melakukan penipuan seperti mengurangkan sukatan timbangan. Semua ni nak kena ubah. Nak ubah bukan sehari dua, tuan-tuan. Ubah tu perjalanan yang jauh. Nak ubah satu-satu kaum, budaya dah jadi budaya, dah jadi darah daging, tiba-tiba datang seorang Nabi nak tukar. Sama macam kita hari ini. Bila mana budaya itu dia anggap satu agama, budaya, perbuatan budaya yang dipanggil budaya itu, bila pula budaya itu nampak macam Islamik, dia kata ni Islam. Budaya nampak macam Islamik, ni Islam kan. Sedangkan Islam kata tak ada. Tapi sebab budaya tadi melebihi daripada agama, dia nampak macam agama ni Islamik sikit, okey, budaya ni dia jadi agama. Sebenarnya agama dia mesti budaya itu berpandu pada agama. Kalau agama kata tak ada, tak ada. Tapi bila mana budaya kita, contoh saya bagi tahu, sering kali kita dah cakap dah, tahlil, contoh. Tahlil bukan Islam semua buat, tapi itu budaya. Tapi selagi mana budaya tahlil itu tidak menyalahi syarat, boleh buat, tak ada masalah. Wala ada orang kata bid'ah. Orang yang suka bid'ah orang ni pun satu hal lah. Sama bid'ah. Ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah. Yang cakap bid'ah tu cakap dengan dia lain kali jangan naik kereta pergi ceramah. Dah naik apa? Naik unta. Naik unta, dah bid'ah sangat. Dah bid'ah. Dah ceramah, tutup aircon, tutup kipas ni. Ni semua zaman Nabi mana ada. Kipas-kipas elektrik ni, mic tak payah pakai mic, mujerit je. Bid'ah ni. Nampak tuan? Ni jenis suka bid'ah orang. Asal orang bid'ah, asal dia kena tak buka sikit, pemikiran tu tak buka langsung. Pergi haji, naik unta, jangan naik kapal terbang. Bid'ah tu. Hari ni jangan nak pergi ride jauh-jauh, jangan naik motor, naik kuda. Bid'ah kuda kan, motor tu. Boleh ke tak? Ni puak-puak suka bid'ah orang ni. Yang dia duduk pegang mic tu tak bid'ah pula. Lepas tu dia pula ceramah pakai baju Melayu pula. Pergi pula Mekah pakai baju Melayu, sampai pakai songkok, tak bid'ah pula. Bengong betul dia tuan-tuan. Sebab ni dalam Facebook ada orang duk balun pasal bid'ah ni. Tu dia. Baik, ni budaya. Ya, contoh macam tahlil, nak kata bid'ah. Ya betul, Nabi tak buat, nak kata bid'ah. Tapi kalau doa seorang anak yang soleh, ada di dalam grup orang yang berdoa untuk tahlil tadi, kan doa dia sampai, dia meninggalkan anak yang soleh. Kadang-kadang kita pun tak setuju juga bila mana orang yang buat kenduri tahlil ni buat kat rumah. Bila buat kat rumah, keluarga di rumah pula tak jaga aurat. Tak jaga aurat, lebih baik buat di surau. Lepas tu bungkus nasi, orang balik bagi seorang satu, kan lebih baik. Tu bagi saya lebih baik daripada buat di rumah. Kalau buat kat rumah, orang suka pergi rumah, tengok anak isteri kita pula jenis pakai selendang, jambul di depan, berbaju bunga, bersuai yeki, berkaki ayam. Kata piramid kan. Dah pakai selendang, jambul, dapat perang pula tu. Duduk tadi siang baru kematian. Tengok sedih. Pak Imam datang tengok, jangan sedih, Pak Imam ada. Bukan imam sini lah tuan-tuan, imam Zimbabwe.
Kan kita kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah. Kan lebih baik nak buat kenduri tahlil, mai baik buat kat surau. Nak bagi makanan ke apa, bagi kat surau, lepas tu kita bungkus, bagi seorang satu buat tahlil. Itu lebih baik lah tuan-tuan. Ini cadangan saya lah kalau nak buat tahlil. Nak panggil saudara mara datang pun panggil lah. Macam di surau Bukit Antarabangsa Semangat 2 hari lepas saya pergi sana. Saya ingat, apa hal ramai sangat malam ni. Rupanya ada kenduri tahlil. Saya sampai situ dah 8.30 baru start ceramah. 8.30 saya kata minta maaf saya lambat, jam teruk, lori rosak dekat NKBE. 8.30 habis kuliah 9.30. Tunggu sampai habis. Rupanya ada kenduri tahlil, saudara mara daripada luar semua datang. Dia buat di surau, mudah habis bagi seorang satu makanan. Makan. Kan lebih baik begitu. Kita tidak melibatkan rumah. Betul tetamu datang untuk membawa rahmat, tapi jangan timbul fitnah. Pergaulan dalam rumah, benda tu jadi bid'ah. Baik. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salam menyarankan perkara tersebut dengan cara penuh dengan hikmah dan bijaksana, menggunakan pendekatan yang sesuai, sederhana, bercakap dengan bahasa yang mudah difahami segenap lapisan masyarakat. Hasilnya ada kalangan mereka tertarik dengan cara tersebut lalu beriman dengan baginda